Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. So, hari ni kita nak belajar mengenai bagaimana kita nak menjawab soalan esei untuk bab garam, asid dan base. Asid, base dan garam. Okay? So, macam mana kita nak jawab? Jom kita tengok satu persatu. Okay? So, soalan yang ini. Soalan ini mengenai Terengganu 2017 nombor 7. So kalau kamu baca ya soalan ya. Okay, garam Epsom yang dikenali secara saintifik sebagai magnesium sulfat. So dia Epsom, okay, garam Epsom ini dikenali sebagai magnesium sulfat, okay, yang mana merupakan satu penawar semula jadi untuk melegakan sakit otot. Untuk melegakan sakit otot, okay. So ini adalah kamera. Okey. Melegakan sakit otot, di dalam makmal, garam tersebut boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah. Okay, seperti menambahkan logam dengan asid. Okay, yang pertama. Yang kedua, oksida logam dan asid. So, kamu tahu itu adalah tindak balas untuk menghasilkan garam. Okay, so itu adalah tindak balas untuk menghasilkan garam. Okay, so tengok soalan ni. Bagi setiap kaedah di atas, nyatakan nama bagi bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan magnesium sulfat. So, apakah tindak balas untuk menghasilkan logam tambahkan asid nak dapat magnesium sulfat? Apakah jenis logam? So, kalau kamu nampak daripada sini, magnesium adalah logam dalam garam tersebut kan? So, confirm lah dia adalah magnesium adalah logam. Asid. Asid pula kamu tengok dia punya yang belakang ni, sulfat. Apakah asid yang ada perkataan sulfat? Ada satu je jenis asid, iaitu asid sulfurik. So, dah dapat jawab lah dah. So, nombor 2 pun asid sulfurik juga. Tapi oksida logam tu kamu ubahlah. Magnesium tadi, kamu tambahkan oksida. So, magnesium oksida. Okay, so nak jawab soalan esei, tolong tuliskan nombor soalan. Okay, contohnya. Contohnya 7A kan? So, kamu buat 7A. Okay, jom kita buat macam mana nak jawab soalan ni. Okay, sediakan testpad ya, testpad. Nanti masukkan dalam file yang cikgu dah sediakan. Cikgu Zabeda dah sediakan tu. Sediakan masuk je dalam file. Okay, kat sekolah lama pun saya memang gunakan file untuk esei. Okay, so ini soalan nombor 7. So, kamu tulislah soalan nombor 7A1. 7A1. Okay, kita ada 7A2. So, dia suruh kamu namakan. Okay, dia suruh kamu namakan. Okay, apakah nama dia? So, kaedah 1 kamu namakan lah. Okay, magnesium dan asid sulfurik. Okay, yang ini yang kamu tadi yang kita namakan tadi. Okay, yang kedua. Yang kedua dipakai logam oksida. So, magnesium oksida. Dan asid sulfurik. Okay, so ada 2 ya. Okay, so dah siap nombor 7A, kita pergi kepada soalan 7B. Okay, apa soalan 7B? Cuba tengok. So kalau nak jawab soalan ni, okay, nampak je macam susah. Tapi sebenarnya di sebaliknya dia adalah mudah kalau kamu dah ingat apakah tindak balas dalam garam dan asid. Okay, kita tengok ini. Yang ini dikata rajah 7.1. So, ini rajah ni menunjukkan pertukaran garam X kepada pepejal Y dan gas Z. Maksudnya, garam X, dia panaskan, dia akan jadi pepejal Y dan akan menghasilkan satu gas Z. So, kalau kamu tengok warna kat sini, warna, kalau buku kamu tak nampak warna kan? So, kalau kat sini, kalau kamu nampak, dia ada warna macam gelap. Yang ini warna macam light green lah, warna hijau kan. Okay, so tapi tak nampak pun kat sini dia dah bagi tahu dah. Garam X ni warna hijau yang tak terlarut. Maksudnya dia adalah insoluble. Garam yang tak terlarut dalam air. Pepejal Y pula dia warna hitam. So semalam tu cikgu dah ajar dah. Ada satu je garam, pepejal yang akan terhasil untuk menghasilkan warna hitam. Ada satu je. Syafika. Apa namanya Syafika?
Warna apa pepejal Y tu yang berwarna hitam. Semalam dah belajar dah. Kuprum. Kuprum. Kuprum Oksida. apa? Kuprum oksida. So dah dapat lah dah. So kamu dah ada idea kat sini. Kuprum oksida. Okey. Kalau ni ada perkataan kuprum, kamu dah dapat dah apa tu? Pepejal Y ni. Pepejal Y ni confirm lah dia ada perkataan kuprum juga. Tapi apa cikgu? Macam mana kita nak tahu dia kuprum apa? Garam apa? So kamu tengok sini, tak larut. Apakah garam yang tak larut? Apakah garam tak larut tapi ada unsur kuprum? Ingat balik yang cikgu ajar. Karbonat ke, nitrat ke, sulfat ke, klorida ke? Yang mana satu? Cuba ingat balik. Apakah garam kuprum yang tak larut? Kuprum karbonat ke, kuprum sulfat ke, kuprum klorida ke, kuprum sulfat klorida ke, kuprum sulfat? Yang mana satu? Aina, agak-agak boleh dapat jawab tak Aina? Aina tak ada suara ke Aina hari ni Aina? Ya, saya tak ingat. Garam apa yang tak larut? Semua garam apa yang tak larut? Garam apa tu? Karbonat ke, nitrat ke, klorida ke, sulfat. Kita ada belajar 4 je garam. Yang mana satu? Siapa dapat jawab? Aina boleh. Garam apa yang semua tak larut? Kecuali natrium, kalium dengan amonium. Nak kam. Karbonat. Kuprum karbonat. Dapat jawab kat sini dah. Nampak tak? So itulah trik nak jawab soalan. Nampak tak Pema? Pema nampak tak? Cikgu nak ajar ni macam mana sangat senang nak jawab. Okay? So dah tahu kat situ. Oh, garam karbonat. So garam karbonat tu dia akan menghasilkan satu gas. Gas apa tu? Hana boleh dapat tak jawab? Apa gas yang terhasil bila garam karbonat dipanaskan? Apa garam karbonat yang dipanaskan dia akan menghasilkan gas? Apa dia Hana? Karbon dioksida. Pandai. Kenapa macam nak nangis je jawab? Okey, tahniah Hana. Karbon dioksida. Nampak tak dia punya korelasi? Macam mana kamu nak jawab soalan ni? Okey. Dia ada bila kita dapat satu, kita dah ingat, kita dah selalu jawab soalan. Ini maksudnya kamu selalu jawab soalan. Bila kamu selalu jawab soalan, dia akan jadi macam inilah. Kamu dah tahu dah sebenarnya trik dia apa. Okey, jom kita tengok. Okey, belum lagi tengok soalan. Okey, tengok soalan. Okey, dia kata berdasarkan rayah 7.1, kenal pasti garam. Dah siap dah tadi kan? So dapatlah kamu senaraikan apa itu garam X. Okey, so dapatkan dekat situ. Okey, garam X. So dapat ini soalan nombor apa tadi? Soalan B1. Tulislah soalan B1. Okey. So tulis ya dalam test pad ya. So soalan B. Allahuakbar. Soalan B1. Soalan B1 pertama dia minta garam. So garam X tadi kamu dah tahu dia adalah kuprum 2 karbonat. Okey. Kemudian pepejal Y. Bila garam X dipanaskan dia akan menghasilkan pepejal Y. Apa itu pepejal Y? Yang warna hitam. Kuprum 2 oksida. Okey. Kemudian dia kata akan menghasilkan gas. Apa gas yang akan terhasil apabila garam karbonat dipanaskan? Confirmlah dia adalah gas karbon. Ini gas Y kan? Karbon dioksida. Okey, nampak? Dah 3 markah dah ni. Paling kurang kamu dapat 1 markah, 1 lagi markah, P1, P2, P3. So dah dapat point 3 dah sini. Okey. Kemudian dia suruh kamu buatkan ujian dia. Apa ujian? Nak uji gas Z. Apakah ujian? Kita nak uji gas karbon dioksida. So kamu tengok balik nota kita yang hari tu. Okay, nak uji. So kamu tulis sini. Ujian kimia untuk
gas Z. Okay, kalau macam ni kamu nampak lah, pemeriksa nampak lah apa kamu nak buat. Okay, nombor 1. Okay, mesti kamu alirkan. Okay, alirkan gas ke dalam air kapur. Okay, ini dapat P4. Sambung tadi. Point nombor 4. Okay, kemudian nombor 2. Okay, kemudian air kapur menjadi keruh. Okey, so ini adalah point nombor 5. So dekat sini 5 markah lah. So yang tadi soalan 7A tadi dia 2 markah. So ini point 1, ini point nombor 2. So cikgu dah complete. Cikgu dah dapat markah banyak lebih dah kat sini. Okey. Okey dah ya. Okey, dah ya. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia minta kamu, okey, tengok soalan pula. Okey, dah siap, dah dapat 5 markah. Tengok soalan nombor B pula. Okey, rajah 7.2 menunjukkan tindak balas antara pepejal Y dengan nitrik, asid nitrik. Pepejal Y tadi apa namanya tadi? Pepejal Y kita dapat kuprum oksida. Okey, so nama pepejal Y ni kuprum oksida lah. So, sini adalah kuprum 2 oksida. Okey, ya, kuprum. Okey. Dia tambah dengan asid nitrik. Okey, kemudian dia tanya, namakan hasil yang terbentuk daripada tindak balas itu. Huraikan secara ringkas ujian kimia. Huraikan secara ringkas ujian kimia. Okey. So, kalau kamu nak dapat macam itu, tulis dulu persamaan. Okey, tulis dulu persamaan. Okey. So, nak dapatkan persamaan macam mana? So, tulis kat tepi dulu. Siap-siap dulu. So, dia kata namakan hasil. So, bila disuruh namakan hasil, kamu nak dapatkan bagaimana nak namakan hasil, buat dulu tindak balas. So, dekat sini tindak balasnya adalah kuprum 2 oksida tindak balas dengan asid nitrik HNO3. So, ini maksudnya tindak balas asid, okay, antara tindak balas asid dengan logam oksida. So, yang ini akan dapat apa? CuNO3 dalam kurungan 2 sebab ini adalah kuprum 2. Okay, tambahkan dengan air. So, ini adalah dia kata namakan hasil. So, dia suruh namakan hasil. Ini dah hasil kamu. Dan lagi satu, huraikan pula dia kata secara ringkas. Okay, yang ini 1 markah. Okay, yang lain markah ujian kimia. Okay, nak sahkan cation dan anion. Okay, so apa garam yang kamu ada? Kuprum nitrat. Apa cation yang kamu ada? Cation yang kamu ada adalah ion Cu2+. Anion yang kamu ada adalah ion nitrat. Okay, so kamu dah belajar, okay? Kamu dah belajar macam mana nak menguji ion kuprum. Kita ada 2 kaedah. 2 larutan alkali. Okay? Sama ada kamu nak gunakan natrium hidroksida boleh. Kamu nak gunakan amonia pun boleh. Kalau nitrat pula, ingat balik. Ingat balik macam mana yang cikgu ajar untuk garam nitrat. Pertama sekali kena buat apa? Kena letakkan apa? Ingat tak nitrat dekat mana? Okay. So, kena ingat. Semua kena ingat. Okay. Tengok buka buku balik. Cikgu bagi chance. Buka buku balik. Tengok yang nota untuk ujian anion. Okay. Syafiqah, boleh tak? Tengokkan. Apakah ujian untuk anion? Kita nak letakkan apa dulu? Asid apa? Asid Ingat sulfurik. Lagi. Lepas tu Allah dia tu. Lepas tu dengan ferrum sulfat. Betul. Kemudian baru kita letakkan, kita condongkan dia, kita letakkan apa? Sulfuric acid yang pekat. H2SO4 pekat. Nanti dapat apa? Dapat cincin apa nama perang. Cincin perang. Okey, tahniah. So kena ingat ya. Kena ingat macam mana nak test. Cikgu banyak sangat lah cikgu nak kena ingat memanglah. So nak tak nak kamu kena buat lah. So nak tak nak kamu kena buat. So yang ini berjumlah 6 markah. So cikgu buat page yang baru lah ya. Okey, so sediakan kamu punya test pad.
Okay, dengan panjang, dengan ringkas, cikgu akan cuba jawab soalan ini. Okay, so yang pertama dia suruh namakan. So kamu namakan tadi. Okay, nama dia adalah kuprum 2 nitrat. Okay, garam yang disuruh namakan kamu jangan bagi formula pula. Kamu bagi dia punya nama panjang. Okay, pertama dia nak ujian cation. Okay, kita nak uji kuprum ya. Okay, nak uji ujian cation. Okay, maksudnya ujian untuk ion kuprum. So dekat sini kamu guna contohnya kamu nak guna natrium hidroksida. So tulislah tambahkan. So kamu nak guna berapa? 2 cm padu boleh. Okay, larutan natrium klorida, hidroksida ke dalam tabung uji berisi garam. Okey, kemudian kamu akan nampak apa? Mendakan biru terhasil. Okey, ataupun tambahkan beberapa titis. Beberapa titis larutan natrium hidroksida. Ataupun cikgu, boleh tak kalau saya nak letakkan, tambahkan beberapa secara berlebihan. Terus secara berlebihan boleh. Tapi pastikan kalau kamu kat sini kamu guna amonia, kamu kena ingat. Kamu akan dapat dia punya hasil adalah biru tua. Kamu kena mention lah. Kamu nak letakkan beberapa titis ke. Tambahkan berapa 2 cm padu tu macam sikit je lah kan. So, ataupun kat sini, ataupun kamu nak buat, cikgu nak buat beberapa titis lah cikgu. Okey, boleh. Padam kat sini, tambahkan beberapa titis. Titiskan beberapa titis. Tambahkan beberapa titis. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ke dalam tabung uji. Okey, ke dalam tabung uji. Okey, mendakan biru terhasil. Itu baru ujian cation. Okey, kita buat ujian anion pula. So, anion yang kamu ada kat sini adalah nitrat. Ion nitrat. Okey, so nak buat ujian nitrat macam Syafiqah cakap tadi. Pertama, tambahkan beberapa titis. Berapa titis ke? 2 cm kan? Saya pun dah ingat, lupa dah. Sebab skema dah tak ada. Asid sulfurik cair. Diikuti dengan 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat. Okey. So, kemudian barulah kamu tambahkan beberapa titis perlahan-lahan asid sulfurik pekat. Dengan mencondongkannya. Mencondongkan tabung uji. Okey, ini adalah kaedah. So method dia. So apakah kamu punya pemerhatian? Apa yang akan kamu nampak? So apa yang akan kamu nampak? Cincin perang terbentuk. Okey, dah siap. Cincin perang terbentuk. So, kita dah ada ujian anion. Kita dah ada ujian cation dekat sini. So, kalau kamu tengok pemarkahan dekat sini, ini adalah P1, P2, P3, P4, P5 dan dapat P6. Maksudnya dekat sini ada 6 markah. Okey, ada 6 markah yang perlu yang akan kamu dapat. Okey, so kena ingat, kena alert dengan soalan garam ni ya. Okey, kemudian, okey, seterusnya, okey.
Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia kata jika 50 cm padu asid nitrik. Okey, so sekarang ni dia letak 50 cm padu asid nitrik 1 molar bertindak balas dengan pepejal Y. So pepejal Y tadi kamu dah dapat kan? Kuprum oksida. Okey, nitrik masukkan. Okey, tulis persamaan kimia bagi tindak balas itu dan hitung jisim tindak balas. So cikgu dah buat dah. Cikgu dah buat dah persamaan tadi. Dia nak persamaan ion ke? Tak. Dia nak tulis persamaan kimia. Kena hati-hati. Dia nak persamaan ion ke, persamaan kimia, kena hati-hati. Lepas tu dia kata, kirakan, hitungkan jisim hasil tindak balas. Maksudnya dia nak jisim siapa? Dia nak jisim untuk kuprum nitrat. So, dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat tentang asid. So, daripada maklumat asid ni, kita ada volume, isi padu, kita ada kepekatan, molarity. So, apa formula yang kamu boleh guna kat sini? N sama dengan MV bahagi 1000. Kamu dapat mol. Bila dapat mol, kamu buatkan nisbah. Macam mana kamu nak buat nisbah? Ini tindak balas antara siapa? Ini tindak balas antara nitrat dengan kuprum nitrat. So, dekat sini tadi berapa molar? Okay, ikut kepada persamaan. Persamaan ini pun cikgu tak seimbangkan lagi. So, tulislah persamaan dekat sini. So, ini letakkan 2. So, dah seimbang. Okay. Ikut kepada persamaan, 2 mol asid nitrik akan menghasilkan 1 mol kuprum nitrat. Okay, sekiranya berapa mol yang kamu kira N sama dengan MV bahagi 1000 tadi, kamu akan dapat berapa kuprum nitrat. Okey, jom kita kira. So, yang ini kalau tengok kepada sini 5 markah. Nak tinggal ke soalan 5 markah macam ini? So, kamu buatkan slow-slow, jangan risau. Okey, buatkan jangan teropoh. Okey, takut nanti ada yang tertinggal. Okey, so sekarang ni yang pertama dia suruh buatkan persamaan. So, bila dia suruh buatkan persamaan, kamu buatkanlah persamaan yang seimbang. Okey, macam yang tadi cikgu buat. Okey, ini soalan nombor berapa? Nombor 3 kan? Okey, so kuprum oksida tambahkan dengan asid nitrik. Okey, kamu akan dapat kuprum nitrat. Okey, tambah air. Okey, sini ada 2, so letakkan sini 2. Okey, daripada sini kamu dah dapat 2 markah. Okey, kat sini kamu betul hasil dan produk kamu, hasil dan bahan tindak balas kamu betul P1. Okey, kamu betul seimbang, kamu dapat P2. Okey, dah dapat P, point nombor 2. Okey, seterusnya kirakan dia punya apa yang dia nak. Jalan kerja yang dia nak tadi. So, jalan kerja yang dia nak tadi adalah yang pertama, dia bagi apa? Dia bagi isi padu dengan kepekatan untuk asid nitrik. So, daripada situ apa-apa pun kena kirakan bilangan mol. Okay, bilangan mol siapa? Asid nitrik. Okay, so dia bagi 1N sama dengan MV bahagi 1000. So, kiralah 1 kali 50 bahagi 1000. So, kamu akan dapat 0.05 mol. Okey, dah siap. Okey, dah siap ini buatkan dia punya nisbah. So, nisbah daripada persamaan. Okey, yang ini adalah kaitan antara asid nitrik dengan yang ini, garam ni. So, garam kuprum nitrat. So, kalau daripada persamaan, kamu tengok sini apa? 2 mol. 2 mol asid nitrik akan menghasilkan berapa mol sini? 1 mol kuprum nitrat. Okay, kalau sekiranya ini masukkan dalam persamaan. Kalau 0.05 mol, so ini dapat berapa? So tekan kalkulator. Aina dapat berapa Aina? Manalah kalkulator cikgu. Tekan. Kalkulator. Okay. 0.05 kali 1 bahagi 2. So berapa kamu dapat? Khatijah dapat tak Khatijah? Berapa Khatijah dapat? ,1. Ya ke 0.1? Kenapa cikgu dapat lain? Oh benar. Habis kalkulator saya dia ganti dengan Alisa. 2.05. 2.05. Bukan juga. Okay, saya kena beli yang baru lagi tu. Sekali lagi Aina, 0.05 kali 1 bahagi. Kali 1. Kau buat apa? Bahagi 2.
Lepas tu bahagia. Cikgu jangan cikgu. 0.025. Kau dapat 0.025 mol. Okey, dah dapat mol. Maksudnya kau salah kalkulator lah, salah saya. Memang betul. Cikgu dah agak dah. Kalkulator dia takkan salah. Dia memang dia adalah mesin. Kamu adalah manusia yang suka selalu membuat kesilapan. Wah. Okey tak ayat cikgu macam tu kan? Okey kan? Okey. Kemudian dia nak apa ya? Dia nak jisim kan? Dia nak jisim siapa? Dia nak jisim garam ni. Apa garam tu? Cupra nitrat. Okey. Slow-slow ikut cikgu buat. Okey. So nak dapatkan jisim, mol tadi kalikan dengan inilah kemahiran kamu bab 3. Tak tahu, tak hafal dia punya formula memang tak dapat lah. So berapa dia bagi tadi? Jisim molar dia 188. Kira berapa? Berapa? Anak-anak semua? 4.7. Dapat tak? 4.7 gram. Dapat. Maksudnya kamu follow cikgu. Walaupun kamu tak subscribe cikgu punya YouTube, tapi kamu follow cikgu mengajar. Itu dah bagus tu. Okey, ini dah dapat 2 markah. Dia kat sini dia kata 5 markah kan? So nak dapatkan 5 markah tadi, mana markah yang ketiga? Ini, P3. Okey, markah yang keempat, ini, P4. Okey, markah the last mesti ada unit ya. So ini adalah P5. So dah dapat 5 markah. Okey, cikgu ajar sambil bagaimana nak menanda dalam kertas esei. Okey. So dah. Tengok satu soalan 30 minit. Hari ni ada 5 soalan. Berapa jam kita nak bersama-sama ini? Aduh, koma. Tak apalah. Belajar. Nanti dah tak ada kerja sekolah. Merungut pula cikgu ni. Tak bagi kerja sekolah banyak. Okey. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya Kedah. Okey, Kedah 2017 nombor 9. Okey, dah siap. Okey, simpan kalkulator. Okey. Kedah 2017 nombor 9. Okey, tengok soalan ni. Okey, Rajah 9.1 sebuah bika yang mengandungi campuran garam yang diberikan peserta pertandingan bakat saintis muda. So, garam yang diguna adalah M nitrat. Dia tak bagi ya, apa benda. Dan M karbonat. Okey, dalam kepala dah boleh tahu dah apa yang akan ditanya kan. Okey, anda sebagai peserta pertandingan itu, huraikan secara ringkas bagaimana nak mengasingkan garam-garam tersebut. Okey, sekarang ni kamu dah tahu. Okey, kamu tahu bahawa karbonat, semua garam karbonat tidak larut kecuali natrium, kalium dan amonium. Okey, untuk nitrat pula, semua garam nitrat adalah larut. Semua garam nitrat adalah larut. Sekarang ni soalan dia, macam mana kita nak asingkan campuran antara M nitrat dengan M karbonat? Ada siapa-siapa ada idea tak? Macam mana kita nak bezakan? So, kamu tadi cikgu dah ajar kan? Cikgu kata semua garam nitrat adalah larut. Semua garam karbonat adalah larut. So, letakkan apa? Letakkan je lah air suling. Mana yang tak larut tu, itulah adalah M karbonat. Mana yang larut tu, itulah nitrit. Settle tak soalan? Jawapan? Settle kan? Okay. So, jangan rasa macam, apa ni saintis muda lah, apalah tiba-tiba soalan kan? So, jangan gabra dapat soalan itu one by one. Cuba buat. Okay, cuba buat. InsyaAllah kamu boleh punya. Okey, jom kita buat macam mana nak dapatkan 4 markah. Okey, untuk soalan ni, soalan nombor 9. Okey, untuk soalan nombor 9, tuliskan 9A1. Okey, so soalan ni, kamu tulislah. Tambahkan air suling ke dalam campuran dan kacau. Okay. Step nombor 2. Turas campuran. Okey, lepas turas, bilas baki campuran. Okey, nombor 4. Baki ialah M karbonat dan larutan adalah M nitrat.
So dekat sini lah kepakaran kamu mengingat garam karbonat. Ingat sekarang kita dah habis chapter ni. Ingat. Semua garam karbonat tidak larut kecuali natrium, kalium, amonium. Semua garam nitrat larut. Semua garam nitrat larut. Okey. So dah dapat kan hint dia. Okey. So bagaimana dapat 4 markah? P1, point nombor 1, point nombor 2. Okey, kamu dapat point nombor 2, ini dapat point nombor 3 dan ini adalah point nombor 4. Okey, dah siap 9A1 pergi kepada soalan nombor A2. Okey, soalan nombor A2, tengok pula soalan. Okey, tengok balik soalan. Okey, tengok soalan. Jangan putus asa nak jawab esei. Sila jawab. Jangan tinggalkan. Okey, jika M adalah ion kuprum. Dia kata, jika M ialah ion kuprum, bandingkan dan bezakan kedua-dua garam apabila terurai oleh haba. Tuliskan persamaan kimia yang terlibat. So, kamu tahu. Okay, kalau ion kuprum nitrat, apakah bila dipanaskan, apakah hasilnya? Kalau kuprum karbonat, bila apa-apa garam karbonat dipanaskan, dia mesti akan menghasilkan logam oksida dengan karbon dioksida. Kalau nitrat, kalau dipanaskan, dia mesti akan menghasilkan, ingat lagi, logam oksida, nitrogen dioksida, dan ya colorless gas, gas yang tidak berwarna, itu adalah gas oksigen. Kena ingat. Cikgu cakap kena ingat. Betul cikgu kata kena ingat. Kalau daripada tingkatan 4 ni kamu tak ingat, nanti kalau terbawa-bawa pergi ke tingkatan 5, susahlah kamu. So, selalulah buat latihan bab garam ni. Selalulah. Betul cikgu cakap. Selalulah. Okay? Sebabnya kalau kamu tak buat, kamu akan ketinggalan. Okay? So, jom kita jawab. Okay? 6 markah. Okay, 6 markah ya. Anak-anak semua yang dikasihi. Okay. Okey. So, soalan ni soalan nombor A2. So, A2 yang pertama dia minta persamaan. So, persamaan maksudnya kamu buatlah M karbonat. Okey, tadi dia dah bagi kan M tu adalah kuprum kan. So, kalau cikgu saya nak ubah sini kuprum boleh cikgu? Boleh. Buatlah. CuCO3 dipanaskan, dia akan jadi CuO tambah karbon dioksida. Okey, lagi satu Cu nitrat. So, kamu tahu nitrat, kuprum ada 2. So, kuprum nitrat akan menghasilkan kuprum oksida tambah nitrogen dioksida tambah oksigen. Ini ada 4, ini ada 6. 4, ini 5. So, nak jadikan dia 6, letakkan cuba letak 2 dekat sini. So, letak 2 kat sini, dia akan jadi 2 dekat sini. 2 kali 2, 4. 4. Oh, tidak. Okey, kita letakkan 2 dekat sini. Bila letak 2 kat sini, dia akan jadi berapa? 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 lah 8. Dah 8 dah oksigen. So, nak jadikan dia 8 dekat sini. So, letak 2 di sini dulu. Okey, bila letak 2 kat sini, 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12. Nak jadikan dia 12 kat sini juga. So, kat sini kamu buatkan 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Lengkap. Okey. Soalan yang ini je pun kamu dah dapat markah 4 markah. Okey, 4 markah. Okey. So, yang kedua, okey, dia nak persamaan. Okey, persamaan. Okey, apa yang kamu nampak persamaan dia? Apa yang kamu nampak hasil yang sama? Dua-dua ni menghasilkan kuprum oksida. Dua-dua ni dia menghasilkan kuprum oksida. Tadi kuprum oksida warna apa? Warna apa? Siapa-siapa dapat jawab? Warna apa? Kuprum oksida warna apa sayang? Oh, sayangku. Hitam. So kamu cakaplah kedua-dua garam menghasilkan gas bila dipanaskan. Ataupun kamu nak cakap yang panas gas tadi yang inilah. So, ataupun kamu nak cakap kedua-dua garam menghasilkan
pepejal hitam. Okey, sah. Okey. So, kamu nak kata dia dua-dua ni menghasilkan gas pun boleh ataupun kedua-dua dia menghasilkan pepejal hitam. Dah, siap. Okey. So, persamaan dah, perbezaan. So, untuk perbezaan, macam mana kamu nak buat perbezaan? Kamu cakaplah. Yang pertama, kamu cakap kuprum karbonat dulu. Okey, buatkan kuprum karbonat membebaskan gas yang tidak berwarna. Ini pemerhatian tau. So, kalau untuk kuprum nitrat membebaskan dua jenis gas, iaitu gas berwarna perang. Yang berwarna perang siapa? Yang ini. Nitrogen dioksida. Okey, dan gas tidak berwarna. Gas tidak berwarna yang mana? Karbon, oksigen. Okey, dah siap. Ni, gas oksigen. Gas tidak berwarna. Okey. So, ini semua markah dia adalah 6 markah. Okey, kalau kamu tengok dekat sini akan dapat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Kiranya ekstra ada satu lagi markah. Okey. So, ekstra tu maksudnya, tapi dia tak kira lah. Tapi maksimumnya tetap akan dikira 6 markah. So, that is your benefit lah. Kamu punya kelebihan lah. Kalau kamu jawab semua point ni, dah maksimum 6. Tapi kalau kamu jawab ada yang salah satu, pun kamu dapat 6 juga. Okay? Itulah kelebihan dia kalau dia point dia banyak. Tapi dia punya maksimum dah 6 je. Point kamu ada 7. Tapi markah maksimum 6. So, tetap akan dikira 6. Okay? So, dah siap. Okay, dah siap dah soalan nombor 9A1. Okay, 9A1. Okay, kalau kamu fahamkan betul-betul macam mana nak jawab soalan AC, insyaAllah kamu boleh buat. Percayalah cakap saya. Okay, jangan takut nak jawab soalan. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia kata, setiap peserta pertandingan bakat saintis muda diberikan sebungkus pepejal garam Y. Apa tu pepejal garam Y? Yang mana? Tak ada pula dia bagi ya. Okey, ini baru dah. Okey, kemudian dia kata sifat pepejal Y itu adalah yang inilah yang kamu kena kenal pasti. Apakah Y itu? Okey, apakah Y itu kamu kena pasti mengikut kepada cirinya. Okey, yang pertama. Larutan tidak berwarna apabila larut dalam air. Maksudnya larutan tu colourless. Colourless tu tidak berwarna lah. Colourless tu tidak berwarna. So, bila larutan tak berwarna, lepas tu dia dissolve. Maksudnya dia larut di dalam air. Dia larut dalam air. Dan satu lagi, tiada gas yang terbebas. So, kalau maksudnya, bila dipanaskan. Maksudnya, dia bukan garam karbonat. Dia bukan garam nitrat. Dia bukan garam karbonat. Dia bukan garam nitrat. Sebab tadi dia kata tiada gas terbebas. Maksudnya, tak ada gas oksigen ke karbon dioksida ke nitrogen dioksida. Kemudian, mendakan putih terbentuk apabila larutan Y ditambahkan dengan larutan amonia berlebihan. Mendakan putih terbentuk. So, ingat balik. Siapakah ion, cation yang akan membentuk mendakan putih? Okay, apakah ion yang akan menghasilkan mendakan putih apabila ditambahkan secara berlebihan amonia? Ada satu, ada dua, ke ada tiga? Cuba ingat balik. Okey, siapa dah jawab? Siapa dapat jawab? Apakah Zinc kot lah. Zinc, betul. Zinc ke? Tak tahu. Tak tahu. Alah, janganlah tak tahu. Ingatlah balik. Ingat balik. Kita punya buku. Okay, kita punya buku yang bahagian cation. Cuba buka bahagian cation atas sekali. Okay, mana buku cikgu? Okay, ni buku cikgu. Okay, bahagian atas yang mana tentang cation. Okay, buka balik buku. Jangan takut nak mencuba.
Tadi dia kata zinc. Betul ke zinc? Cuba kita tengok. Okay, apakah dia kata amonia kan? Mana larutan? Dia kata mendakan putih. So kalau mendakan putih, okay, maksudnya adalah antara magnesium, plumbum ataupun aluminium. Ingat tak pam? Pam. Ingat pam? So, ingat tak campas? Ingat tak campas? Kalau yang ini, yang ini, yang ini pam. Yang ini campas tu. Ingat tak yang cikgu ajar? Campas. Okay. Yang mana kalau untuk amonia bahagikan kepada 3. Ingat tak? Yang ini. So ini dia akan larut. So dia tak ada kalsium. So tinggal EMPA. Okay, PAM. Yang ini, PAM. Okay, PAM ini adalah garam yang akan apabila kamu letakkan secara berlebihan, dia akan menghasilkan mendakan putih dia tak? Juga. So kalau hanya zinc sahaja yang akan larut di dalam larutan amonia secara berlebihan menghasilkan larutan tidak berwarna. So antara plumbum, aluminium dan magnesium. Okey, jom kita lihat sebenarnya soalan ni tentang apa. Okey. Soalan dikata, dengan menggunakan bahan kimia yang sesuai, huraikan secara terperinci bagaimana anda mengenal pasti anion dan cation. Sebab itu markah ada 10 markah. Okay, dia nak kenal pasti apakah ion, cation dan anion yang ada. Okay, apakah cation dan anion yang ada. Ada lagi satu soalan. Banyak juga soalan soal ni. Okay, tak apalah. Okay. So, cuba kamu tengok. Okay. Okay, jom kita lihat macam mana nak jawab. Okay, pertama, kita ujilah dulu dengan, dan dia pun tak ada cakap, dia suruh teka. Tak ada pun. Dia tak suruh teka. Tapi dia suruh apa? Huraikan. Macam mana kamu nak kenal pasti apakah cation dan anion. So, kalau untuk cation tersebut, kamu tengok. Maksudnya dia bukan garam nitrat, dia bukan garam karbonat. So, kamu boleh pergi kepada sama ada dia adalah ion sulfat ataupun ion klorida. Ion sulfat ataupun ion klorida. Okey, so jom kita lihat. Okey, kamu boleh uji sama ada kamu nak uji guna ion sulfat ataupun ion klorida. Okey, sebabnya dia kemungkinan dia bukanlah ion nitrat dengan karbonat sebab dia tak menghasilkan gas. Okey, jom kita tengok. Kalau selain daripada karbonat dengan nitrat, yang ni. Ini kan. So, kemungkinan dia bukan adalah karbonat, dia bukan adalah nitrat. So, maksudnya kamu boleh uji yang pertama. Kamu boleh uji yang pertama kamu nak gunakan ujian klorida. Ataupun kamu nak uji guna ujian sulfat. Mana-mana satu pun boleh. Berdasarkan kepada reagen kamu. Contoh. Tapi kalau kamu tengok dia punya pemerhatian, dua-dua ini akan menghasilkan mendakan putih. Dia akan menghasilkan mendakan putih. Tapi tengok betul-betul. Kalaulah dalam kamu punya tabung uji tu, dalam kamu punya larutan garam itu, kamu uji NHNO3, kamu uji HNO3, tapi tak ada mendakan putih pun, maksudnya confirm dia adalah sulfat. Okey. Tapi kalau kamu uji dengan HNO3, AgNO3, kamu dapat mendakan putih, confirm dia adalah ion klorida. Tapi sebaliknya, kalau kamu uji, dengan HCl yang pertama, BaCl2, kalau kamu dapat mendakan putih, confirm dia adalah sulfat. Tapi, kalau kamu tak dapat apa-apa any changes, apa-apa perubahan, maksudnya dia adalah ion klorida. Aina, faham tak cikgu cakap ni? Syafiqah, faham tak? Maksudnya kamu boleh guna dua cara, faham tak? Tak salah, betul tak? Maksudnya tak salah kalau kamu nak guna ujian klorida, kamu nak guna ujian sulfat. Tak kisah mana-mana. Asalkan kamu cuba untuk menjawab. Dia nak tengok kamu jawab soalan je. Dia tak ada tu pun. Okay. Kemudian, untuk anion. Kalau untuk cation tadi, kamu testlah. Kamu testlah dengan menggunakan
natrium hydroksida. Okey, kamu cubalah natrium hydroksida. Okey, sebabnya kalaulah dia adalah okey, kita tengok natrium hydroksida. Tadi dia kata dia akan menghasilkan mendakan putih secara berlebihan. So kemungkinan dia adalah pump. Okay, antara pump. Okay, tapi kalau dia nanti kalau kamu uji dengan natrium hydroksida, okay, kalau dia larut secara berlebihan, maksudnya dia adalah antara plumbum dan aluminium. Okay, dah dapat antara plumbum dengan aluminium, dah dapat dua. Zinc ni tak mungkin lah. Tak mungkin lah zinc. So, antara plumbum dengan aluminium. Okey. Cikgu, saya dapat dua cikgu. So, saya nak tentukan siapa. So, kamu ujilah dengan menggunakan yang ini ujian. Mana ujian cikgu yang kalium dengan plumbum tu? Yang mana satu? Mana yang guna barium klorida tu? Bukan ini. Ingat tak yang cikgu ajar itu? Guna apa namanya, guna kalium iodida. Yang mana nanti kalau kamu dapat dia adalah kuning, larutan apa tu mendakan kuning, maksudnya itu adalah ion plumbum. Kalau kamu tak dapat larutan kuning, maksudnya dia tidak ada ion plumbum. Mana ni? Muka surat 212 ke? 212. 212 ya? 12. Tak sure. Confirm 212. Kecak enak ya. Yang ini ya. Ini 10, 11, 12. Yang ini ya. Yang ini. So kemungkinan. Ini adalah antara kemungkinan lah kamu nak uji. Okay, so antara aluminium dengan plumbum. So kalaulah dia menghasilkan larutan mendakan kuning juga, maksudnya dia ada ion plumbum. Tapi kalau dia tak ada apa-apa mendakan, maksudnya dia adalah ion aluminium. Okay. So nampak dia macam tu lah kan. Tapi tampaklah markah dia 10 markah. 10 markah. Kalau kamu tak ada pilihan lah nak jawab, kamu jawab je lah soal ni ya. Okay. Nampak gayanya hari ni kita belajar bab garam je lah ya. Okay. So, macam mana kita nak jawab? Okey, jom kita try macam mana nak jawab nak dapatkan 10 markah. Okey, yang pertama, okey kamu kena cakaplah, okey, isikan 1/3 garam Y ditambah dengan air suling. Okey, kemudian ujian anion. Okey. So yang pertama ini baru P1. Point nombor 1. Okey. Nak dapatkan point seterusnya, okey, nak dapat point yang seterusnya, okey, untuk ujian anion yang pertama, kamu cakap masukkan ataupun tambahkan 2 cm padu asid nitrik cair ke dalam 2 cm padu larutan Y di dalam tabung uji. Tadi kamu tambahkan apa namanya? Air suling kan, so dia jadi larutan lah. Okey, lepas tu tambahkan tadi apa cikgu cakap? Okey, sekarang ni cikgu nak masukkan, nak uji dengan barium klorida. So cikgu nak tambahkan 2 cm padu. Kan cikgu kata antara kita nak uji ion klorida ataupun ion sulfat. Okey. So sekarang cikgu nak ion sulfat dulu ya. Okey, barium klorida. Okey, larutan. Okey. Ke dalam campuran. Okey, dah letak. Okey, kemudian sekiranya mendakan, tulis ya, tulis sama cikgu ya. Mendakan putih terbentuk, maka ion sulfat
hadir. Okay, sekiranya tiada perubahan, maka ion klorida hadir. Okey, so dah. Okey. Kalau tiada perubahan apa-apa, maksudnya ion klorida. Tapi kalau ada mendakan putih, ion sulfat. Tapi kalau kamu nak buat macam itu, saya nak buat dengan argentum nitrat dengan apa asid apa tadi? Dengan apa namanya? Kalau kamu nak letakkan asid nitrat dengan apa namanya? Silver nitrat boleh cikgu? Ag nitrat. Ag nitrat. Boleh cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Okay. So, ini adalah ujian anion. So, kita buat pula ujian cation. Okay. Ujian cation. So, untuk ujian cation ini. Okay. Untuk ujian cation ini. Okay. Ini step nombor 4. So, yang ini adalah. Okay. Yang ini untuk cation pula. Tambahkan larutan. Okay. Natrium hidroksida. Sedikit demi sedikit sehingga berlebihan. Sehingga berlebihan ke dalam larutan Y di dalam tabung uji. Okay, kemudian nombor 2. Sekiranya mendakan putih tidak larut terbentuk, maka ion magnesium hadir. Okay. Sekiranya pula dia kata mendakan putih larut. Maksudnya kalau tu tidak berwarna lah ya. Secara berlebihan di dalam NaOH, maka ion aluminium atau ion plumbum hadir. Okey, belum lagi siap ya? Belum lagi siap. Okey, dah siap yang itu. Okey, kamu uji pula dengan kalium iodida yang tadi tu, yang ada warna kuning tadi. Okey. So, kamu dapat. Okay, next. Sekiranya mendakan kuning terbentuk, maka ion plumbum hadir. Sekiranya mendakan kuning tidak hadir ataupun tidak terbentuk, okay, maka ion aluminium hadir. Okey. So dah siap. 10 markah. Okey, 10 markah untuk soalan ini. Okey, penat kan? Penat kan? Penat ah. Okey, so saya rasa ini sahajalah. So kamu boleh teruskan, okay, sebagai kerjanya, okay, teruskan menjawab soal. Saya bagi satu soalan esei. Saya tinggalkan satu soalan esei. Okay, tolong jawab soalan negeri 9, soalan nombor 10. Okay, soalan yang pertama ni tentang pH.
Okay, pH ni dia kata terangkan kenapa pH A lagi tinggi daripada pH B. Okay, dekat sini kamu terangkan yang pertama kepekatan ion hidrogen. So kamu dah belajar semakin tinggi kepekatan ion hidrogen semakin rendah pH. Semakin tinggi pH semakin rendah ion kepekatan ion hidrogen. So kat situlah kamu explain nanti di sini. Okay. Kemudian kamu cakap tentang yang ini, bagaimana nak bagikan dua alasan. Okay, macam mana Ali ni dia kata nak sembuh daripada terkena obo-obo. Obo-obo ni bersifat asid. So kamu kena letakkan sesuatu yang bersifat obo-obo bersifat alkali. So kamu kena letakkan bersifat asid lah untuk meneutralkan. Sebab tu kamu bagilah cadangan. Okay. Kemudian yang ini. So yang ini tolong kenal pasti apakah tea, apakah gas dia. Okay, kalau kamu nampak lime water kat sini, confirm lah dia adalah gas carbon dioksida. Okay, lepas tu yang ini, garam yang ini, maksudnya yang akan hadir kat sini mestilah logam oksida. So nampak kat sini, dia kan tidak membalaskan logam oksida dengan asid. So apakah garam Y yang terbentuk? Dah boleh baca dah sebenarnya apa yang garam Y terbentuk. Okay. So, silalah jawab soalan ni. Cikgu nak sangat lihat bagaimana kamu menjawab soalan asid dengan garam ni sekali harum. Okey? Okey, boleh ya? Boleh tak? Anak-anak semua? Boleh. Boleh. Cuba yang terbaik ya. Nampak gayanya, rupanya semua tak ada Google Meet. Lain kali tak naklah pakai Telegram, tak ada ramai pemasuk. Cikgu delete. Okey. So, Telegram cikgu dah off. Okey. So, tinggal lagi 5 ketul sahaja. Faris baru masuk ke Faris. Cikgu baru perasan Faris. Okey. Okey. So, terima kasih. Okay, so 30 minit untuk kerja tutorial. Okey, yang pertama adalah soalan ini. Negeri 9. Okey, saya nak tanya Syafika. Syafika, dulu yang masa esei tu, kamu ada masuk tak soalan yang masa kelas tambahan? Kelas tambahan hari tu ada masuk tak? Cikgu ada sentuh mengenai bab esei kan? Soalan esei yang ini. Yang ini cikgu dah bincang kan? Penang yang ini pun cikgu dah bincang kan? Kan? Betul kan? Ke tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Saya rasa yang ini kita dah bincang dah hari tu. Kita dah bincang dah. Cikgu. Kan? Dah bincang kan Hana? Okay, yang ini kita dah bincang. Okay, so cubalah. Okay, cubalah jawab soalan untuk Penang set B. Ke nak jawab satu soalan hari sekarang? So nanti kerja rumah buat Penang set C je. Dengan Negeri 9. Boleh? Ke nak jawab sekarang ke nanti? Any recommended. Ada apa-apa? Nak jawab sekarang ke nanti? Udah, tak tahulah kau cikgu. Suka hati cikgu lah. Cikgu nak jawab bila cikgu? Okay, so tengok saya try untuk guide kamu bagaimana kamu nak buat. Okay, tak apa, kita tengok dulu ya. Okay. So untuk Penang 2017 set B, tak silap saya set A ni kita dah buat. Kita buat set B pula. Okay, Penang 2017 not set B. Okay, yang ini nak jawab soalan ni sama juga macam tadi. Okay, sama juga. Yang pertama kamu kena pasti, kamu cakap lah antara asid hidroklorik dengan propanoid ni mana asid kuat, mana asid lemah. Okay. So kalau macam ni mana asid kuat? So asid hidroklorik adalah asid kuat. Dapat P1. Lepas tu kamu cakap asid hidroklorik ni mengion sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang tinggi. Tapi pH dia adalah rendah. Itu point nombor 2. Okey. Untuk point yang nombor 3, kamu cakap propanoid pula. Propanoid ni asid lemah ke asid kuat? Asid lemah. So, dia mengion sepenuhnya ke separa sahaja? Dia mengion separa. Kena tulis ya, separa di dalam air. Kalau kamu hanya tulis mengion separa sahaja, salah. Okay, mengion separa dalam air untuk menghasilkan ion kepekatan ion hidrogen yang tinggi.
tinggi, maka nilai pH dia adalah rendah. Okey, kita cuba buatlah dalam masa 10 minit. Okay, cuba dengan pantas ya. Saya tahu semua orang penat. Betul, saya pun penat juga hari ni. Okay, jom kita dah buat. Cuba-cuba. Okay, saya nak guide kamu. So, nanti soalan yang seksi nanti kamu boleh buat sendiri. Okay, so yang pertama kamu cakaplah asid hidroklorik ialah asid kuat. Salin ya. Okay, nombor 2. Lepas tu kamu cakaplah HCl mengayon sepenuhnya. Okay, kena cakap sepenuhnya. Di dalam air pun kena cakap. Kalau tak ada, dia tak akan tanda kamu punya kertas. Okay, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay. Maka nilai pH rendah. Okay. So, soalan nombor 3. Okay. Kemudian, poin nombor 3, kamu cakap tentang asid propanoid tadi pula. Asid propanoid ialah asid lemah. Okay, dah. Okay, poin nombor 4, kamu cakap asid propanoid mengayon, salin balik yang ayat yang tadi, tapi kamu ubah dia kepada yang tinggi yang rendah tadi lah ya. Mengayon separa. Sepenuhnya kamu tukar kepada separa. Okay, di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Maka nilai pH tinggi. Pun besar lah. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, dah siap ya? Okey, dah siap. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini adalah soalan tentang apa namanya? Titration ataupun penitrilan lah. Okey. Jadual 8.2 menunjukkan keputusan penitratan. Okey, dah dapat ni. Tuliskan persamaan. So, nak tuliskan persamaan ni, tulis je lah. So, antara Allahuakbar. Okey, cikgu tulis kat sini je ya. So, di antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik, dia akan dapat NaCl tambah H2O. Okey. Kemudian dia kata tentukan isi padu. Okey, yang ini nak balance ke tak payah sebab dah balance kan? Okey, dah balance ke? Apa pula HCl? Sulfuric acid. Tengok tu. Nampak tak? Nampak tak? Dah salah. Okey. So, H2SO4. Okey, kita akan dapat Na2SO4. So, sini 2. So, lagi. Lagi mana, Ana? 2 sini, betul? 2 sini. So, asid pun sini 2. Air sini pun 2. Okay. So, semua 2. Tapi ini Na tak payahlah letak 2 je tak? Sebab Na kat sini 1. Okay. So, Na sini 1 je. Na2. Baru dah betul. Okay. Kemudian, okay. Okay, kemudian, tentukan isi padu. So, kalau nak kirakan isi padu ni, kamu tambahkan semua isi padu asid ni bahagikan dengan 3. So, kalau dekat sini 10.5. Yang ini 20 tolakkan dengan 10.5. Berapa? 20 tolak 9.5. 10.5 juga. Yang ini 31.5 tolak 20. So, dapat 11.5. So, tambahkan semua. Tambah. Okey, yang ini semua bahagikan dengan 3. 32.5. Okey, lepas tu dia kata bahagikan dengan 3. So, isi padu asid 32.5 bahagikan dengan 3. So, kamu akan dapat. Betul ke? Kenapa dalam ni skema ni salah?
20 tolak 10.5. Oh, ini 9.5. Ini dapat 11.5. So, sini salah lah. So, ini pun salah. So, tambahkan nanti. Okey, tambahkan kat sini ya. 10.5 tambah 9.5 tambah 11.5 bahagikan dengan 3. So, kamu akan dapat 10.50 cm padu. Okey, dah. Yang ini nak kira yang itu. Okey, kemudian dia kata belum lagi habis. Seterusnya, hitungkan kemolaran natron hidroksida. Okey. So, kalau dekat sini kamu gunakan rumus M1V1 bahagi M2V2 sama dengan N1 bahagi N2. Okey, yang atas ni kamu letakkan berapa isi padu asid tadi. Okey, dengan kemolaran dia berapa. So, dekat sini kamu dapat dia punya molariti tadi dia bagi 1. So, isi padu sini berapa? 10.5. Bahagikan dengan, bahagikan dengan berapa yang kamu dapat tadi. Dia letakkan dekat sini berapa? So, dia letakkan 25. So, 25. So, 25 kalikan dengan dia nak M. Okay, M. M untuk base. So, dekat sini antara asid. Okay, asid sini 2. Dua per 2. Ini mana ada 2 je kak? Tak ada sini. Kira balik betul tak? Barulah betul. Mana ada 2 kat situ? Ya Allah. Okey, so yang tadi ni, so 1 per 2 lah. 1 per 2. So yang tadi ni salah ya. Okey. Kemudian nak dapatkan MB, selesaikan. Okey, selesaikan. So kamu akan dapat kat sini 0.52 mol DM negatif 3. Okey, semak betul tak? Betul ke Hana? 1. Cikgu 25 tu darab dengan berapa? Yang ini 25 MB molariti dia. Oh. Kan isi padu untuk natron hidroksida dia pakai 25. Betul tak? Maksudnya 10.5 kali 2 bahagi 25. Saya dapat 0.84. Kenapa skema kat sini dapat 0.52? Koma dapat berapa koma? 0.84. 0.84. Skema ni salah ni. 0.84. Mol DM negatif 3. Okey. Ya, 0.84 kan? Skema ni salah lah. Okey. Sebab tu kadang-kadang skema pun betul pun. Banyak salahnya. Okey dah. Okey dah siap? Okey, kemudian untuk soalan nombor C. Okey, soalan nombor C ni, soalan nombor C ni kamu tengok, dia ada 2 set. Set 1 dia kata dia pakai solver pelarut Y. Pelarut Y dekat sini yang dia pakai, dia akan menghasilkan pop sound, ataupun bunyi pop. Kalau dia pakai pelarut Z ni tak ada perubahan. So maksudnya dekat sini, pelarut Y ni confirm lah dia adalah apa? Confirm lah dia adalah air. Confirm lah Z ini adalah pelarut organik. So namakanlah apa-apa pelarut organik. Cikgu dah namakan hari tu. Contohnya metil, benzina, ataupun propanon. Okey. Kemudian, C2. Lepas tu dia kata explain. Terangkan perbezaan pemerhatian bagi kedua-dua. So kamu cakap lah. Kamu cakap. Salin sama cikgu ya. Saya takut nanti kamu ketinggalan. Dan dia kata buatkan persamaan. Untuk soalan nombor C2,
Okey, kamu cakap dalam set 1 hidrogen klorida larut dalam air. Okey. Kemudian mengayon menghasilkan ion hidrogen. Okey, nombor 3. Kehadiran ion hidrogen menyebabkan keasidan di dalam larutan asid hidroklorik. Okay. So, nombor 3 dah. Nombor 4. Tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium menghasilkan gas hidrogen. Okay, sebab itu dia dapat bunyi pop. Yang menyebabkan bunyi pop. Okay, kemudian nombor 5. Set 2 pula. Tadi set 1. So, sekarang set 2. Tiada kehadiran air. Okay, maka HCl wujud sebagai molekul. Maksudnya, ataupun kamu nak cakap tiada ion hidrogen hadir. Pun boleh juga. Okay. Kemudian nombor 6. Okay. Kemudian nombor 6 kamu cakap. Okay. Apabila tiada ion hidrogen, okay, HCl tidak dapat menunjukkan sifat keasidannya. Okay, dah siap? Okay, lepas tu kamu buatkanlah. Dia nak persamaan kan? So, Mg tindak balaskan dengan hidrochloric acid. Kamu akan dapat MgCl2 tambah H2. So, dekat sini tu. Okay, dah siap. Okay, bagaimana markah kamu dibagi? Okay, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Okey, P8. P9, P10 yang daripada ni 8 je ya. 8. Okey, 8 je. 10. Ni 8 je. Yang 2 tadi yang pelarut. Pelarut Y tu air, pelarut Z tadi pelarut organik. Namakan tau. Kamu kena namakan metilbenzina ke, propanon ke, tetraklorometana ke. Namakanlah apa-apa pun. Okey. So itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Okey, kalau tak sempat, okay, boleh tengok video nanti. Okey, so terima kasih banyak-banyak yang 4 orang sahaja yang hadir. Okey. 4 orang ya. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Okey, ada apa-apa soalan tak?